Baik, sebentar tadi Dewan Rakyat dimaklumkan mengenai langkah penjimatan negara dan ia termasuk menangguhkan projek pembangunan. Dan sebentar tadi juga Dewan Rakyat dimaklumkan mengenai sebanyak 30 projek bernilai kira-kira 100 juta ringgit daripada 7,243 projek pembangunan yang diluluskan tahun ini diputuskan untuk ditangguhkan. Dan menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad, berkata kriteria projek yang ditangguhkan itu adalah projek baru dan sedia ada yang belum dimulakan proses perolehan serta belum diiklankan. Dan pastinya kita nak lihat dan ketahui apakah signifikan dan impaknya. Dan untuk itu kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari, Ketua Ekonomi Pusat Penyelidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso bersama dengan kita di talian pada ketika ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, Habibi. Baik Prof, pertama sekali apa boleh kita faham mengenai penangguhan projek pembangunan ini? Adakah ia satu langkah yang tepat pada ketika ini Prof? Baik, Habibi, kalau kita lihat allocation ataupun peruntukan perbelanjaan pembangunan pada bajet 2022 yang lalu, kita lihat dijangkakan pada tahun ini seperti yang diunjukkan pada akhir tahun lepas sekitar 75.6 bilion diperuntukkan kepada perbelanjaan pembangunan. Jadi kalau kita lihat angka ini dengan angka yang seperti yang diumumkan oleh Amat Muhammad Datuk Seri Mustafa itu 100 juta dikurangkan. Jadi amount ini agak kecil kalau kita lihat dengan andaian 30 projek tadi bernilai 100 juta. Jadi pengiraan kasar saya pun sebentar tadi menunjukkan bahawa kalau 100 juta ini patutnya diberikan tahun ini tapi kita tidak buat tahun ini, jadi maksudnya secara hipotetikalnya 100 juta tidak akan dipam ke dalam ekonomi. Jadi apabila 100 juta ini tidak dipam dalam ekonomi, penjanaan yang ditambah yang dikira akan kehilangan sekitar 79 juta ringgit dan juga akan kehilangan sebanyak 29 juta pendapatan yang boleh dijana hasil daripada pelaburan ataupun perbelanjaan pembangunan sebanyak 100 juta tersebut. Jadi kalau kita lihat kat sini, saya tidak nampak pengurangan tersebut akan memberi kesan yang besar kepada ekonomi. Kerana kalau kita bandingkan dengan 1 juta dengan apa yang dirancang pada akhir tahun lepas, iaitu perbelanjaan pembangunan yang berjumlah sekitar 75.6 bilion, angka ini kecil dan tidaklah memberi impak yang terlalu besar kepada ekonomi kita, Hafizi. Tetapi apa yang paling penting pada pandangan saya juga, walaupun pengurangan ini berlaku, tapi kita juga kena memastikan, saya janji kena memastikan bahawa pengurangan ataupun projek yang tidak diteruskan, pemilihan projek tersebut perlulah bersandarkan kepada impak kepada penjanaan ekonomi dan juga impak kepada penjanaan guna tenaga, kerana kita masih lagi dalam proses pemulihan ekonomi. Jadi pelaburan perbelanjaan pembangunan itu masih diperlukan untuk memastikan bergerak ke hadapan tahun-tahun yang akan mendatang, ekonomi kita dapat diperkukuhkan. Baik Prof, walaupun apa yang Prof katakan tadi 100 juta itu mungkin satu angka yang kecil, namun kalau kita lihat juga ia ditangguhkan, maknanya kerajaan akan menggunakan wang itu untuk tujuan lain. Bagaimana wang dan juga dana yang diperuntukkan itu boleh disalurkan ke cabang yang lebih penting, dan apa contoh cabang ataupun disiplin yang sangat memerlukan dana kewangan pada ketika ini? Jika ditanya saya, pada ketika ini yang besar pada ketika ini adalah berkaitan dengan isu keselamatan makanan dan juga isu kos sara hidup. Termasuklah salah satunya adalah bagaimana kita untuk memastikan peluang pekerjaan dan juga pemadanan pekerjaan itu cepat laku dalam pasaran buruh di luar sana. Jadi kalau nak digunakan perkhidmatan ini untuk menampung subsidi makanan contohnya dan juga aspek-aspek lain yang berkaitan dengan untuk mengurangkan tekanan kepada kos sara hidup, itu adalah sangat baik pada ketika ini. Kita dapat gunakan ataupun dapat channelkan penjimatan tersebut untuk menyokong bagi memastikan rakyat di luar sana tidak teruk terkesan akibat inflasi dan kos sara hidup pada masa ini. Prof, selain penangguhan projek pembangunan ini, mungkin ada kaedah lain yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk kita membuatkan langkah penjimatan? Pada ketika ini, seperti yang kita sedia maklum bahawa MOF juga telah mengeluarkan petbimbing pada
jabatan kerajaan untuk melakukan penjimatan ya, kerana asasnya kalau kita lihat dari segi pekerjaan tersebut, penjimatan tersebut adalah dari segi perbelanjaan mengurusnya ya, kerana MOF secara spesifik juga membangkitkan berkenaan dengan perbelanjaan mengurus, kerana penjimatan itu untuk digunakan untuk menampung kepada keperluan subsidi yang semakin meningkat disebabkan oleh harga barang yang meningkat pada ketika ini. Terdapat perbezaan di antara apa yang diunjurkan akhir tahun lepas subsidinya dengan jumlah amount yang keperluan sebenar pada tahun ini. Jadi itu dapat ditampung kepada lompong tersebut, dan yang sama juga ya, penjimatan tersebut juga jika boleh digunakan untuk Malaysia memikirkan mengorak langkah ke arah memperkukuh pengeluaran makanan dalam ekonomi domestik, kerana kalau kita lihat unjuran agak menyeimbangkan unjuran yang dibuat oleh badan-badan dunia ya, kerana pada tahun ini 2022 diunjurkan ekonomi dunia bertumbuh sekitar 2.9% saja berbanding dengan unjuran asal pada akhir tahun lepas sekitar 5.7%, dan OECD sendiri mengunjurkan bahawa 2023 sehingga 2024 ekonomi dunia dijangka hanya bertumbuh sekitar 3% kalau keadaan sekarang berterusan seperti sedia kala. Jadi ini memberi pendekatan bahawa pentingnya untuk kerajaan menggunakan peruntukan perbelanjaan untuk mengukuhkan ekonomi domestik dan juga yang sama untuk memastikan bekalan makanan dalam negara cukup untuk menepani tahun-tahun yang akan mendatang. Baik, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari, Ketua Ekonomi Pusat Penyelidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso atas kupasan itu tadi. Dan